Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qaulullahi subhanahu wa ta'ala fi suratil mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-71 yang bermaksud, dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nascaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang adanya. Bukan sahaja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-71. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaditsin an sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujrin dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala sallallahu alaihi wasallam faman. Diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi SAW bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan waktu yang diizinkan oleh Allah dapat sama-sama kita meluangkan sedikit masa pada malam ini dengan kita mengambil beberapa pengajaran dan pelajaran daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang dibaca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan manusia yang tidak menurut hawa nafsunya. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Malam ini saya bawa sebuah hadis yang membincangkan beberapa alamat atau tanda-tanda hampirnya kita kepada kiamat. Kerana umumnya mengetahui kita sekarang ini berada di zaman akhir zaman. Lagi sedikit untuk sampai kepada hari kiamat. Namun hadis malam ini dia nak menjelaskan apa perubahan yang berlaku kepada manusia sebelum hari kiamat ni datang. Dahulu saya pernah sebut kepada tuan-tuan melalui hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Bukan saya, sahabat Nabi. Takut keliru lagi. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi sebut, kiamat itu tidak akan terjadi sehinggalah apabila dunia ini tidak lagi terkedengaran perkataan atau lafaz Allah, Allah, Allah. Nabi sebut 3 kali. Maksudnya zaman nak menuju kepada hari kiamat ni, satu, orang dah tak sebutlah nama Allah. Tiada lafaz Allah disebut oleh manusia. Yang kedua, para ulama menjelaskan nak menuju kepada hari kiamat ni, artinya tidak ada orang yang baik. Yang tinggal hari demi hari adalah orang yang jahat. Orang yang berbuat kemungkaran dan juga kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum ni melalui hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Namun begitu, kita bawa lagi hadis malam ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang umat akhir zaman ini akan ikut jejak langkah orang Yahudi dan Nasrani. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, orang Yahudi, satu ketika dahulu agama Yahudi ini adalah agama yang diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada Nasrani dan sebelum ada agama Islam. Ketika itu agama Yahudi berpaksikan kepada kitab Taurat yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Orang Yahudi ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan ada di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah. Orang Yahudi ini terlalu jahat. Dengan manusia pun terlalu jahat, lagi-lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jahat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka telah mengubah ayat-ayat Allah yang terkandung di dalam kitab Taurat mengikut selera hawa nafsu mereka. Apabila Allah sebut tentang halal, yang tu dia kata tak boleh. Apabila Allah sebut tentang haram, yang tu dia nak boleh buat. Allah haramkan riba, dia nak makan riba. Ini orang Yahudi. Jahat mereka ni kepada Allah, mereka ubah kitab Taurat itu ikut kehendak mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Allah Isa alaihi salam bawa kitab yang lain dan agama yang baru, yakni Nasrani. Apabila datangnya Nabi Allah Isa alaihi salam, Yahudi tidak lagi diiktiraf. Kerana agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam berpaksikan kepada kitab Injil atau istilah kita hari ini kitab Bible. Namun kejahatan orang Yahudi tak berhenti di situ. Mereka juga menghasut golongan Nasrani sehingga mengubah ayat-ayat Allah yang terkandung di dalam kitab Injil. Maka kitab Injil pun sama diubah menurut selera hawa nafsu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Habis dua kitab Allah ni, hari ni dia tak ori lah. Ibarat macam madu asli. Madu yang betul-betul asli yang pergi ambil dekat hutan tu, kan? Yang tak asli dah dicampur dengan air gula, kan? Sampai makan madu kena kerat kaki. Pasal apa? Bukan lebih madu, lebih gula, tuan-tuan. Hakikatnya Yahudi dia dah ubah kitab Allah dalam Taurat dan juga di dalam Injil mengikut selera apa yang mereka inginkan.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad Al-Furqan, iaitu Al-Quran yang kita baca pada hari ini, untuk pedoman dan panduan kepada manusia. Namun orang Yahudi tak berhenti. Kitab Allah Taurat sudah diubah, kitab Injil sudah diubah, tiba masanya mereka nak mengubah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga Al-Quran itu, sehingga para ulama menyatakan beberapa tanda Allah memelihara Al-Quran. Yang pertama, orang-orang Islam sudah menghafal Al-Quran. Walaupun tak menghafal 30 juzuk, atau sebahagian surah yang dihafal, atau beberapa ayat yang diingat oleh orang Islam, terutamanya surah Fatihah. Saya kira tak ada siapa pun yang lupa surah Fatihah. Kalau lupa surah Fatihah, kata orang tua-tua, 2 Jumaat lagi. Surah Fatihah semua orang ingat. Tiba-tiba datang orang Yahudi, diubah. Ihdinas siratal jahim. Contoh, diubah ayat. Tunjukilah kami jalan ke neraka jahim. Kita nak percaya ke tak mau? Pertama kita kata itu salah. Sebab kita hafal. Yang dihafalnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan ke neraka jahim. Barangkali boleh jadi dan ditukar. Kerana orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, mereka sudah dibolak-balikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menafsirkan syurga itu neraka bagi mereka, dan neraka itu adalah syurga bagi mereka. Maka Allah jaga Al-Quran ini. Orang Islam menghafal Al-Quran. Orang Islam ikut hafal dan ingat beberapa ayat dan beberapa surah yang ada di dalam Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama menjelaskan salah satu tanda Allah memelihara Al-Quran itu, orang-orang Islam beramal dengan isi kandungan Al-Quran dan sudah menjadi sebati. Apa saja yang disuruh oleh Allah dikerjakan oleh orang Islam, dan apa saja yang ditinggalkan oleh ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan oleh orang Islam. Contoh, Allah sebut dalam surah Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Allah Ta'ala mengharamkan orang Islam ini makan bangkai, minum darah dan makan daging babi. So hari ini kita tak makan daging babi. Sebab apa kita tak makan daging babi? Sebab itu perkara yang diharamkan oleh Allah ke atas orang Islam. Tiba-tiba datang orang Yahudi atau Nasrani atau mana-mana orang-orang kafir yang cukup anti dengan Islam, maka menukar ayat boleh makan babi. Nascaya kita tetap tidak akan makan. Kenapa? Sebab kita sudah sebati dengan Al-Quran. Orang Yahudi sejak daripada dulu dia tak pernah berputus asa untuk nak mengubah ayat Allah, tapi tak berjaya oleh kerana orang Islam ni kuat beramal dengan Al-Quran. Orang Islam ni pegangan mereka sangat jelas, iaitu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka cuba demi hari, hari demi hari mewujudkan beberapa program agenda supaya orang Islam ni tinggalkan Al-Quran. Hari ini beberapa jalan yang dirancang oleh orang-orang Yahudi sudah pun berjaya. Salah satunya nak memisahkan orang Islam daripada Al-Quran, supaya tidak ada orang Islam yang baca Quran, supaya tidak ada orang Islam yang beramal dengan Al-Quran. Maka diwujudkan aplikasi mobile, telefon, teknologi dan juga IT, internet, supaya orang Islam ni lali dengan internet dan tidak lagi membaca Al-Quran. Maka rancangan itu telah pun berjaya. Kita tak payah tengok orang lain, kita tengok diri kita setiap hari berapa banyak kita dah buka Quran. Yang lebih malang ada orang Islam yang langsung tak buka Quran baca. Sebab apa? Kalau tanya pula bab telefon, buka tak Facebook? Hari-hari buka. Sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan, selepas makan. Handphone tak lepas.
Tapi kalau bab Quran, nak baca Quran, macam nanah ni ada dekat telinga, tak boleh. Lagi-lagi nak dengar orang baca Quran, sakit hati. Sebab saya dapat terbaru satu report. Report ni apa? Tok Imam baca kuat pun kena report. Tok Imam baca Quran kuat, jadi kena report. Pasal apa? Suara dia kuat. Bukan buka speaker luar pun, speaker dalam. Tapi senang ceritanya, kalau telinga ni banyak nanah, baca Quran pun jadi macam tu, tuan-tuan. Jin bertendang dekat telinga. Itu senang ceritanya. Orang Islam, kita sebelum ini cuba beramal dengan Quran, ikut apa yang Allah suruh, tinggal perkara yang dilarang oleh Allah. Tapi orang Yahudi ni dia main peranan. Jalan modus operandi dia nak kena pisahkan orang Islam ni daripada Quran. Kalau orang Islam masih lagi dengan Quran, pastinya sukar untuk mereka ni mengubah ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Maka diwujudkan teknologi, aplikasi mobile, telefon, termasuklah game, termasuklah apa saja untuk supaya orang Islam tinggalkan baca Quran. Maka jelas perbuatan itu sudah menunjukkan hasilnya. Ramai orang Islam pada hari ini sudah mula meninggalkan Al-Quran. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi sebut nantinya Al-Quran ni akan hilang di atas permukaan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Hilangnya Al-Quran itu diangkat pada satu malam. Saya dah sebut dah sebelum ni, tuan-tuan ingat tak ingat? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, maksudnya luput dari ingatan. Quran ni diangkat, ada dua pendapat. Hadis ni, dalam hadis, bukannya cerita dongeng, dalam hadis. Ada dua pendapat yang menyatakan Quran itu diangkat. Yang pertama, pendapat yang lemah menyatakan bahawa apabila Quran itu dicetak menggunakan dakwat mesin ATM, barangkali esok pagi kalau bangun dah tak ada tulisan dah. Itu kaul yang lemah. Kaul yang lebih kuat berkata Quran itu ada, tulisan ada. Bukan tak ada. Dekat masjid ada, dekat surau ada, dekat kedai jual Quran ada, di rumah ada. Tapi tak ada orang buka Quran untuk baca Quran. Ini yang lebih tepat. Ada Quran, ada tulisan. Tanda Quran itu diangkat, orang dah tak peduli dah apa Quran kata. Orang dah tak ambil tahu dah tak mentadabbur lagi dah Al-Quran. Dah tak dibaca lagi Al-Quran. Bahkan tak dibuka Al-Quran itu. Diletak dalam kereta sebagai tangkal. Digantung di rumah sebagai tangkal. Bukan untuk dibaca lagi. Itu hakikat yang berlaku kepada kita hari ini, tuan-tuan. Sebab itu ulama' menjelaskan kepada kita orang Yahudi ni, dia cuba letakkan 3S kepada orang Islam. Supaya orang Islam ni hanyut dan terpisah daripada Al-Quran. Ni bukan Superman, bukan Superboy, bukan Spiderman. Itu S juga tu, tekan. S3 ni dah pernah didedahkan dalam khutbah Jaiz. Kalau tuan-tuan ingat, saya ulang balik je. 3S ni, ketiga-tiganya sudah berjaya. Dia cuba masukkan 3S ni kepada orang Islam, sehingga orang Islam ni tak lagi memberi tumpuan kepada Quran, tak lagi mengikut apa yang telah diacukan oleh Allah di dalam Al-Quran. S yang pertama, dia letakkan kepada anak muda-mudi Islam ni songs. Betul, sebab saya tak belajar orang putih, kan? Saya takut jadi lain makna dia sekarang. Letak music, suka dengar nyanyi, music, nyanyian. Ini pun ada hadis Nabi SAW. Nabi sebut nantinya di akhir zaman, antara perkara yang cepat diterima bala, makna cepat Allah datangkan bala, salah satunya apabila music sudah mula dimainkan di merata-rata tempat. Akan datang bala Allah SWT. Nanti kita akan masuk 15 perkara kalau buat Allah bala dengan segera. Kita dah baca sebelum ni. Tok Imam ingat, kan? 15 perkara Nabi sebut bila umat aku ni buat, Allah bala dengan segera. Salah satu dia, apabila music sudah mula dimainkan di merata-rata tempat. Hari ni, tuan-tuan tengok, di mana saja anak-anak muda kita, bila masuk earphone dekat telinga, ada didengar Qurannya? Tak ada. Yang didengar, nyanyi, lagu-lagu, ataupun lagu hak jenis cakap tu, macam hip-hop tu, kan? Itu music jalan, dia cakap pula, bukan menyanyi, gitu kan?
Itu yang terjadi. Anak-anak kita hari ini, bahkan saya pernah tanya satu orang anak murid saya, besar nak jadi apa? Dia kata, saya nak jadi penyanyi. Sebab penyanyi ini suara sedap, boleh duit banyak. Tuan-tuan, berjaya ke tak berjaya? S yang pertama ni berjaya. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, satu hari lebih suka dengar orang baca Quran atau lebih suka dengar lagu-lagu? Sang itulah peranan dia, supaya orang Quran, orang Islam ni tak payah dengar Quran, tak payah sibuk masa dengan Quran, sibuk dengan earphone di telinga. Lagi-lagi earphone zaman sekarang dah tak ada tali dah. Kan saya tengok terbaru ni kan, earphone tak ada tali. Dia Bluetooth telefon, earphone Bluetooth tu kan. Buka dekat headset, music boleh dengar dekat telinga. Time makan dengar, sampai orang bagi salam pun tak dengar. Ini berjaya yang pertama. Supaya orang Islam apa? Tinggalkan Quran. Atau pisahkan orang Islam daripada beramal dengan Al-Quran. Berjaya S yang pertama. S yang kedua, diserapkan kepada orang Islam ini, iaitu seks. Apabila filem-filem yang ditayangkan oleh mereka, tak lain filem-filem tersebut mesti ada pendedahan aurat atau babak-babak hubungan seks, sehingga merangsang seksual kepada anak-anak muda. Akhirnya mereka melakukan zina. Cek mana-mana filem Eropah, babak cium mesti ada, babak separuh bogel mesti ada, babak tak cukup kain mesti ada. Dia bawa filem itu supaya apa? Serap kepada orang anak-anak muda Islam minat kepada hubungan seksual, yang akhirnya mereka tak akan ikut apa yang ada dalam Quran. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan zina hukumnya berdosa dan akan diseksa berdasarkan kepada undang-undang hudud. Tak ada orang dah tak beramal dah. Dah lah sekarang ni duk petikai hudud. Budak pula kata kepada Islam macam-macam. Orang Islam pula lali dengan cerita-cerita atau filem-filem yang ditayangkan. Ditayangkan filem ada waktu-waktu dia. Tengok waktu semayang ditayangkan filem. Jadi anak-anak muda sampai tengok cerita tak semayang pun ada. Berjaya tak berjaya? S yang kedua berjaya. Sebab itulah manusia ni kalau tak guna otak dia lebih teruk daripada binatang. Saya sebut sebelum ni. Betul tuan-tuan, kita ni lebih teruk daripada binatang. Benarlah kalamullah kepada kita. Bila dah melakukan zina demi untuk menutup malu dan aib, dicampak anak tu dalam lubang tandas, dicampak di dalam tong sampah, dibuang di merata-rata tempat seolah-olah ini adalah sampah, bukan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih malang, dia langsung dilempar daripada tingkat 17, 18. Roh manusia tu dah tak ada, yang tinggal binatang dan lebih teruk daripada binatang. Sebab nafsu. Nafsu bila tak boleh kawal, apa pun boleh jadi. Ustaz pun boleh hanyut tu, jangan main, tuan. Bukan ustaz baguslah tu, dak, kita manusia, tuan, kan? Tuan-tuan tengok orang Arab ni, tuan-tuan, mereka ni ada kelebihan. Kelebihan dia apa? Suka tengok orang, perempuan atas bawah, kan? Orang Arab, bukan semua, tapi perangai Pak Arab ni ada, kan? Satu hari saya balik naik bas, Pak Arab ni dia boleh bawa laju bas tu, tengok ada orang perempuan melintas, dia break cukup makan, kan? Dia break, kan? Dia tengok atas bawah. Sampai dia kata ni 2-3 kali 2, dia kali-kali siap dah. Ramping tu berapa kali dia dah tahu dah. Liar mata. Kita ni manusia, Allah bagi mata. Kadang ada benda yang kita tengok tu kita tak sedar, dia merangsang kita untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan agama. Maka filem-filem yang datang, itulah mainan dia. Supaya orang Islam ni lali dengan cerita-cerita yang macam ni. Seronok, lepas tengok sekali nak tengok lagi, lepas tengok lagi nak tengok lagi. Lepas tu rasa tak puas, mula cari filem-filem lucah. Ini yang terjadi. Dan itu hasil kedua orang-orang Yahudi untuk memisahkan orang Islam daripada Quran. Yang ketiga, yang ketiga sport. Ditanam anak-anak muda Islam dan orang Islam supaya minat bersukan sampai lupa untuk mendirikan solat. Ditanam minat sukan sampai rumah-rumah Allah ni kosong. Lebih banyak bak kata orang kalau masuk stadium, bak nak runtuh stadium. Tapi kalau bak pergi masjid, Allah, beratnya kaki seolah-olah macam ada 6 kilogram besi dekat kaki tu nak melangkah ke masjid. Minat sukan. Sukan tak ada masalah dalam Islam, tapi kita salah guna. Salah guna ni ada masalah.
Sebab apa? Sukan untuk menyehatkan tubuh badan. Tapi kalau dah bersukan, orang azan pun tak dengar, sembahyang pun tak mari, bahkan main sampai pukul 8 malam, tak cukup lagi masuk dalam stadium. Ustaz, jangan jahil sangat, dekat stadium tu ada surau, orang solat dekat sana. Boleh kira tak? Hak 1000 pergi ke stadium, berapa orang hak solat dalam surau? Ustaz, orang kafir yang banyak bagi, orang Islam tak banyak pergi. Tipulah. Tengok dalam Facebook masing-masing, duk tunjuk kami dalam stadium. Oi, kita nak lari mana zaman sekarang ni? Itulah hakikat yang kita kena telan, dan itulah keberhasilan orang-orang Yahudi untuk memisahkan orang Islam daripada Quran. Biar orang Islam dilali dengan mainan-mainan di dalam dunia. Hari ini yang terbaru saya difahamkan ada lagi game dalam handphone tersebut, sehingga anak-anak ni bila kita bagi nasihat, dia naik syekh. Saya difahamkan begitu. Ada seorang hamba Allah mari jumpa saya, dia kata anak saya ni suka main game. Saya tak tahu game apa nama, kan. Mungkin Mobile Legend kot, saya pun tak pasti game apa. Langsung bila diberi nasihat, anak ni jadi agresif. Tindakan dia jadi agresif, tak macam sebelum ni. Nampak tuan-tuan, dia main otak anak-anak ni tanpa disedari. Game, permainan. Diserapkan sukan, permainan kepada anak-anak orang Islam, kepada orang Islam, supaya tinggalkan ajaran agama Islam. Berhasil? Tuan-tuan, inilah hasil dia. Boleh tengok kalau bak masuk masjid, inilah alasan balik kampung. Walhal duduk di rumah. Tak cukup lagi kalau masuk stadium, balik kampung pun sanggup tuan-tuan. Keluar daripada kampung tu, bawa bendera sepanjang lebuh raya sampai masuk stadium. Jadi kalau bak masjid jadi terkiok, tuan-tuan. Ini kelemahan Islam. Sebab itulah antara sumber, kalau tuan-tuan nak sedar Islam ni bangun daripada tidurnya, ataupun Islam ni kembali berfungsi sebagai agama yang kuat dalam dunia, apabila kalian melihat orang-orang Islam solat 5 waktu seperti solat Jumaat. Tengok tak hari Jumaat macam mana? Melimpah sampai keluar. Sampai AJK kena maki. Tak ada tempat. Tak ada tempat ni, kami nak sembahyang mana ni? Kena maki. Tuan-tuan mungkin taklah tuan-tuan masjid, tuan-tuan luah, kan? Tempat masjid kami ni memang sampai keluar, kan? Langsung habis kena komplain macam-macam, kan? Sampai marah, hari Jumaat memang penuh sampai keluar. Tapi 5 waktu mana pergi? 5 waktu ni takkan 5 waktu tu sibuk manjangan. Mana urusan kita dengan Allah? Mana hak dan tanggungjawab manusia yang disebut oleh Nabi SAW, an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tugasan dan hak manusia adalah menyembah kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah. Itu hak kita kepada Allah. Yang tak dapat tidak mesti ditunaikan, sehat atau sakit. Orang sakit pun nak kena sembahyang. Kena. Sebab itu tuntutan yang ada dalam Islam menjadi wajib, yang tak dapat tidak, kalau ditinggalkan berdosa dan lagi akan diseksa. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sebut, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum. Kalian akan melihat orang Islam ni akan ikut rentak orang Yahudi sikit demi sikit. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ikut. Cara apa? Semua cara. Sebab tu ulama kata, bila kita tak perhatikan 3 perkara ni, nescaya kita akan terjebak dengan perangkap dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita akan terikut. Sampai masuk lubang biawak pun kita sanggup ikut. 3 perkara ni kalau diperhatikan betul-betul. Pertama, ulama sebut zamannya, iaitu apabila kita hilang pegangan agama dalam kehidupan. Ini punca dia. Kita dah kurang faham tentang Islam. Akidah pun longgar, bab kefahaman fiqh pun masih celaru. Masih ada orang tua, saya minta maaf, bukan di sini, di tempat lain, solat waktu sujud tak rapat ke dainya tak rapat ke lantai. Masih ada. Masih ada orang Islam yang mengambil uduk macam tu je, basuh kaki, basuh tangan macam tu je, macam nak menari. Tuan. Masih ada. Maksudnya apa? Kefahaman dan pegangan Islam pada waktu tu sungguh tak kuat. Sungguh lemah. Dia nak faham tentang ambil uduk pun payah. Nak faham tentang solat berjemaah payah. Nak faham solat 5 waktu, cara solat, rukuk, sujud, dia jadi payah. Bila kita hilang pegangan, mudahlah bila orang Yahudi bawa tipu daya, kita mudah terperangkap.
Bawa pahaman-pahaman yang pelik, kita mudah terpedaya. Itu bab fiqh. Kalau akidah tak boleh bercanggah, satu je pegang, iaitu ahlu sunnah wal jamaah. Lain daripada tu semuanya bertentangan dan akhirnya boleh jadi jatuh kufur. Jangan main. Bab akidah dia ada bab pegangan dia, bab fiqh ada pegangan dia, bab tasawuf ada pegangan dia. Macam dalam khutbah Jumaat sebut tadilah, kan? Ingat tak ke tuan-tuan pejam mata, kan? Khutbah Jumaat tadi ada sebut paksi orang Islam ni, akidah ahlu sunnah wal jamaah tu kena kuat. Kalau tak faham tentang ahlu sunnah wal jamaah, orang Yahudi mari cuik sikit je, habis kita percaya lain. Mudah terkena tipu daya. Kalau kita tak ada pegangan, sebab dalam akidah ni banyak mazhab ni. Akidah ni dia ada Mu'tazilah, dia ada Jabariyah, dia ada Qadariyah, dia ada Ciyah, ya belakang tu lah. Banyak ni, kan? Banyak. Semua diterima ke Ustaz? Tak, semua diterima. Satu yang diterima yang jelas berpaksikan kepada Quran dan Sunnah, iaitu ahlu sunnah wal jamaah. Hak tu je hak berjaya. Hak lain semua bercanggah banyak ni. Hukum-hukum yang dibawa banyak lebih kepada hukum akal, bukan berdasarkan kepada sandaran nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu pegangan akidah. Pegangan fiqh pula kita dah faham. Kita di Malaysia mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Dalam fiqh pun ada banyak mazhab. Termasuklah Syiah, termasuklah macam-macam lagi jenama yang lain, Zahiriyah dan sebagainya. Fiqh pun kena ada, kena jelas. Kalau tak jelas, kita celaru, mudah orang kafir, Yahudi dan Nasrani yang menjadi musuh kepada Islam ni memancing orang Islam sehingga perbuatan kita akan bercanggah dengan agama. Berjaya, jangan kata tak berjaya tuan-tuan, sebab orang Yahudi ni dia cerdik. Allah jadikan orang Yahudi lebih cerdik daripada kita. Dia tahu dah macam mana dia nak buat apa pada kita, dia tahu. Bahkan guru saya dulu pernah cerita dekat saya ketika dalam majlis ilmu dekat kami semua. Dia kata orang Yahudi ni anak dia kecil-kecil dia hantar sekolah agama Islam. Suruh belajar tentang Islam. Tapi misi dia bukan untuk alim dalam Islam. Bukan untuk sebarkan ilmu Islam. Misi dia cari part mana lemah untuk orang Islam ni mudah dilemahkan dengan dalil-dalil ni, kan. Lepas tu muncullah golongan masyaikh-masyaikh yang nampak hebat, tapi jaga-jaga akidahnya mana? Silap-silap lagi dia putar kita, dia kata Allah Ta'ala ni berjisim macam kita, ada tangan ada kaki. Jam tuan-tuan. Dia boleh jadi benda ni sebab kita hari ni bukan kita faham semua tentang akidah. Bukan faham semua. Tak mudah tuan-tuan nak mengaji tauhid ni. Silap-silap salah faham ni jam. Sampai saya waktu duduk di Syria bila belajar bab tauhid, guru saya pesan jangan bertanya. Belajar sampai tahu, dia kata. Sebab apa? Sebab takut bertanya sekarang syaitan ambil peluang, akhirnya kita faham lain. Itu dalam bab akidah. Akidah satu bab, fiqh satu bab. Sebab itu kalau kita tengok perbuatan orang Syiah, bukankah di dalam mazhab Imam Syafi'i kita salam yang pertama untuk selesaikan solat kita adalah salam yang wajib, hukumnya wajib, dan salam yang kedua adalah sunnah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Tiba-tiba orang Syiah dia selesai semayang dengan hanya menepuk tangan di lutut dia saja. Buk, selesai semayang, kan. Barangkali gamaknya tepuk nyamuk kot, kan. Banyak sangat nyamuk tu, kan. Selesai semayang, kan. Mana salam pertama, mana salam yang kedua? Dah bercanggah dengan pahaman fiqh tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka bila orang Islam ni hilang pegangan agama dalam kehidupan, pastinya mereka akan terikut cara orang Yahudi, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, sehingga kalau orang Yahudi dan Nasrani masuk lubang biawak pun kita sanggup ikut. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama menjelaskan apabila orang Islam itu terperangkap dengan tipu daya dan helah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tipu daya. Sebab orang Yahudi ni dia merencana tipu daya supaya kita ni terperangkap. Dia macam scammer lah, kan. Telefon rasa macam dapat ada hutang banyak sekali bayar, rupa-rupanya bukan, kan. Saya pernah kena 3 kali tuan-tuan. Hampir-hampir. Tapi hati ni Allah gerakkan hati ni supaya telefon bank tersebut, kan. Saya dapat panggilan hari Jumaat. Kita kelang kabut nak pergi tazkirah. Scammer ni telefon saya, kan. Encik ada hutang 30,000 melalui Hon Leong Bank di Johor Bahru. Saya pun terkejut kita ni, kan.
Duk mikir hutang apa pula saya tak tahu. Oh, saya rasa Encik dah kena scammer. Jadi Encik kena hubungi balai polis. Dia bagi nombor telefon polis. Dia sambungkan kepada polis. Hak kawan tu jawab pula, saya korporal. Oh, demai dah korporal pula. Katakan. Jangan main tuan-tuan. Ini tipu daya. Hampir-hampir saya nak kena bayar. Hampir-hampir dia kata kalau Encik tak boleh bayar semua, bayar sikit dulu pun tak apa. Supaya apa? Supaya tutup buku tak kena senarai hitam dan sebagainya. Saya jadi risau. Hati terdetik, saya nak telefon Hong Leong Bank. Saya telefon Hong Leong Bank Sungai Buloh, dia kata tak ada nama Cik dalam pinjaman. Woi. Baru saya tahu saya kena scammer tuan-tuan. Orang Yahudi Nasrani dia buat macam-macam kepada kita. Akhirnya kita ni sebab tak ada pegangan tadi kita mudah tertipu. Elah yang tertipu banyak. Contoh kan, contoh. Saya sebut sebelum ni tuan-tuan pakai telefon. Telefon ni siapa yang menciptakannya? Yang mencipta telefon ni adalah orang Yahudi dan Nasrani untuk kita. Jadi kalau kita pakai yang salah, maka kita akan tertipu. Sebab hari ni apa yang jadi, kita pakai telefon untuk sebar fitnah. Kan? Hari ni telefon yang diguna pakai untuk buat benda yang tak baik. Sedangkan memanglah orang Yahudi dia buat benda tersebut supaya nak pancing kita. Langsungnya apa yang jadi, kita sebab tak ada pegangan, akhirnya pakai telefon, lantaklah. Yang penting seronok. Turut hawa nafsu. Tuan-tuan, kalau kita pakai telefon, kita kena sandarkan kepada Islam. Sebab tu ulama pernah sebut, akibat orang yang hidup tanpa agama Islam, maka dia akan lolai dan akhirnya dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup tanpa agama, kita kan ada agama Islam. Itu paksi pegangan kita. Bila main telefon ni, macam mana kita nak guna dia? Sebab apa? Balik kepada rujukan agama. Boleh ke tak boleh? Halal ke haram? Ke kita main bantai je? Tak, dia ada part dia. Tang mana bolehnya? Boleh guna telefon kalau kita nak menghubungkan silaturahim yang jauh dekat di hati. Yang ni boleh. Sebab itu yang dituntut oleh Allah dalam Quran, dan itulah yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Supaya orang Islam menjagakan hubungan silaturahim. Jadi yang jauh, nak dekat di hati, nak tanya khabar melalui telefon. Kan itu manfaat dia. Tapi kita tertipu dengan tipu daya. Dia datang pula aplikasi Quran. Sampai kita jadi tanda tanya, Ustaz, kalau saya masuk tandas bawa telefon yang ada aplikasi Quran, apa hukumnya? Saya dah sebut pada tuan-tuan. Ingat tak ingat je. Dia tanya soalan macam tu. Ustaz pun jadi jam nak jawab tuan-tuan. Bukan senang nak jawab tu. Saya kata, nak kata suruh tinggal telefon, dia jawab lagi. Tinggallah telefon kat luar. Kalau tinggal telefon dekat luar Ustaz, sarung je tinggal. Handphone hilang. Lagi pula handphone sekarang harga 7,000, 8,000. Itu yang terbaru saya dengar. 7,000, 8,000 harga telefon tu. Tak tahu macam mana. Boleh lipat ke, boleh kenyok, boleh jentik. Saya pun tak tahu macam mana. 7,000. Bayangkan dalam aplikasi telefon tu ada aplikasi Quran. Masuk dalam tandas. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Kan? Kalau cakap boleh sekarang, dia kata Ustaz Anas membolehkan pula. Kan? Jadi macam mana? Saya kata beginilah. Tuan, kalau tuan kalau tuan upload aplikasi Quran tak baca, lebih baik tak payah upload. Buang. Masalah juga kita ni suka upload Al-Quran dalam telefon. Baca tidak? Kalau upload untuk baca, tak ada masalah. Tapi kalau saja-saja upload sebab takut nanti orang tengok dia tak baca Quran, langsung dia cepat-cepat buka aplikasi Quran, itu Dajjal nama dia. Kan? Berlakon je lebih. Kan? Kalau tak guna, buang. Kalau ada macam mana Ustaz? Kalau ada. Sebab saya nak terberak ni, kalau ada macam mana? Contoh dia kata. Saya kata jenuh juga nak jawab ni. Saya kata beginilah tuan, kalau niat tuan untuk membina ataupun menghina Al-Quran itu, masuk dalam tandas untuk menghina Al-Quran, hukumnya haram lagi berdosa. Kalau tak ada niat, tak apa, tak ada masalah. Oh, bukankah itu Quran Ustaz? Ditanya lagi, tuan. Dia ingat saya ni mufti barangkali, katakan. Akhirnya saya kata beginilah, tuan hafal tak surah Fatihah? Hafal. Jangan masuk tandas, berak dekat luar, katakan. Kenapa? Fatihah, di mana terletaknya surah Fatihah dalam diri tuan? Di hujungnya kah atau di pangkalnya kah? Tuan-tuan semua hafal surah Fatihah. Surah Fatihah kan bahagian daripada Quran. Bahkan dia adalah ummul kitab. Jadi macam mana hukumnya kalau kita masuk tandas? Ini masalah kita kan.
Sebab tu saya kata, bukan itu soalannya. Soalannya, kalau kita tak ada niat itu, nak menghina Quran pun tak ada masalah. Sebab oleh kerana kita ni rajin baca Quran. Kan? Tapi kalau ada niat jahat, lebih baik jangan upload. Senang cerita, buang. Habis kita ustaz macam mana? Takkan nak buang kepala? Kan? Pasal Quran ingat kat kepala katanya kan? Buang kepala. Buang kepala, mati terus je. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dia buat aplikasi ni, dia buat. Sebab tu saya nasihatkan, tuan-tuan ambil nasihat guru saya. Dia kata, tak payahlah upload aplikasi Quran dalam telefon. Belum tentu semua aplikasi Quran itu betul ayat-ayatnya. Belum tentu. Quran di Malaysia ni, guru saya Al-Fadhil Ustaz Saleh Sani. Kalau tuan-tuan kenal Ustaz Saleh Sani, guru tahfiz saya di Padang Balang. Dia di antara orang yang menyemak Al-Quran yang masuk dalam Malaysia ni, disemak satu-satu. Kalau ada salah, tak dibenarkan untuk dihantar mana-mana kedai atau mana-mana masjid. Kenapa? Terdapat kesalahan dalam ayat tersebut. Disemak. Daripada tuan-tuan baca aplikasi Quran kat telefon ni, lebih baik ambil Quran dekat masjid baca. Hak yang tu sah betul. Sebab apa? Sudah disemak dan sudah ada tanda tangan daripada JAKIM itu sendiri. Itu lebih afsah, lebih jelas. Daripada doa peluk tak baca, kemudian buat hal pula mari tanya. Sampai ustaz pun jadi pening. Kan? Esok orang tanya lagi, macam mana nak jawab kan? Boleh tak bawa masuk kubur sekali? Kan? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebab tu ulama sebut, jangan mudah tertipu dengan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita ada pegangan. Apa pegangan kita? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta ijma' ulama. Itu pegangan kita. Apa-apa yang bertentangan dengan pegangan kita, hold dulu. Jangan mari ikut, jangan ikut dan je. Mari terjah aja. Kita ada pegangan kita. Ini maknanya prinsip. Kalau tidak, Islam ni long lie. Apa saja dia boleh buat. Halal pun dia bantai, haram pun dia bantai, haram jedah pun dia bantai. Kan? Haram jedah saya dah sebut kan sebelum ni kan. Tuan-tuan jangan salah faham. Sebab apa? Berlaku orang Arab kena baling selipar. Kena baling selipar dengan orang Melayu kita. Jadi ada orang tengah mari tanya orang Melayu ni, kenapa baling selipar dekat Pak Arab? Kata orang Melayu ni, daripada tadi Arab ni dia sebut kat aku haram jadah. Kan? Arab ni dia sebut kat aku haram jadah. Aku tak puas hati, aku baling selipar dekat dia. Langsung tanya Pak Arab, lain kali kau nak sebut haram jadah jangan sebut depan orang Melayu. Pantang tok nenek depa. Arab ni kata, kamu bodoh ke? Dia kata. Kamu jahil ke? Dia kata. Bala bahasa dia lah kan. Kamu tak nampak sekarang ni aku tengah jual tiket bas daripada Tanah Haram ke airport Jeddah. Maka disingkatkan haram Jeddah, haram Jeddah. Kan? Sebab salah faham, Tok Arab kena baling selipar tuan-tuan. Kan? Maka tuan-tuan jangan salah faham. Haram pun dia bantai, halal pun dia bantai. So kita ni di mana prinsip kita? Hidup kita ni macam seolah-olah tak ada sempadan. Tiada sempadan. Semua benda kita nak buat. Bila hidup tiada sempadan, inilah fahaman liberal yang disebut dalam khutbah tadi. Dia tak ada gate dah. Semua benda dia boleh buat. Kita ada. Gate kita apa? Apa sahaja yang disuruh oleh Allah, yang tu kita buat. Dan apa sahaja yang dilarang oleh Allah, yang tu mesti ditinggalkan. Itu sempadan dia. Nabi Allah Adam AS pun Allah bagi sempadan dalam surga. Di mana Allah sebut wala taqraba hazihi syajarah. Tu sempadan Adam. Jangan dekati pohon khuldi ini. Ada dalam Quran. So sempadan ni ada. Kalau hidup tanpa sempadan, nak sangat kebebasan, nak sangat keadilan, tanpa ada panduan Quran dan sunnah, hidup kita akan binasa dan akan porak-peranda. Tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama berpesan lagi. Ulama kata, ramai pula hari ini kalian melihat ramai orang Islam yang menjadi alat dan tali barut mereka. Yang ini tali barut orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini mai satu puak golongan orang Islam ni, yang dia ni mungkin tak puas hidup dengan nafsu dia. Dia nak jadi pengkhianat. Dia jadi tali barut orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dia jadi ejen orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada. Pengkhianat-pengkhianat ni ada. Zaman Nabi pun ada. Ini pula zaman kita. Lagi ada. Zaman Nabi SAW, Nabi berdepan dengan ketua munafik dan kumpulan munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia adalah tali barut orang-orang Quraisy. Dia dekat dengan Nabi untuk mengintip apa yang Muhammad SAW buat.
Sampai orang Islam ni, orang bila dah terima Islam tak mau keluar daripada Islam. Cari beberapa cara untuk menghalangi orang Islam daripada mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu orang Yahudi. Oh, musuh-musuh Islam, Yahudi ataupun mana-manalah selain Yahudi dan Nasrani, anti-Islam, orang-orang kafir yang cukup anti dengan Islam pun sama juga, tuan-tuan. Abdullah bin Ubay, dia bukan tak buat masjid, Masjid Dirar dia buat. Bagus tak buat masjid? Bagus. Siapa kata tak bagus? Buat masjid ni bagus. Lagi-lagi kita kan, kita ada satu istilah yang kita guna. Bagaimana mat? Bina masjid, mendirikan masjid katanya. Itu menikah, tuan-tuan. Dia bagilah dah, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik, perkara yang ketiga yang boleh menyebabkan orang Islam ni mudah terikut cara orang Yahudi dan Nasrani. Apabila ada di antara orang Islam yang menjadi ejen kepada orang Yahudi dan Nasrani, atau menjadi alat, atau menjadi tali barut. Ini namanya pengkhianat. Dan ini namanya munafik. Sebab apa munafik? Dia bukan nak bantu untuk berjuangkan Islam, sebaliknya membantu untuk menghalangi Islam. Balik kepada bagaimana Abdullah bin Ubay, dia buat masjid dengan kumpulan-kumpulan dia. Bina masjid yang namanya Masjid Dirar. Sejarah Masjid Dirar ni dah tak ada dah, yang ada tapak dia je hari ni. Pergi ke Taif sana, nanti nampak ada. Masjid Dirar ni tuan-tuan, dibina bukan untuk asas takwa, bukan untuk kuatkan ukhuwah persaudaraan sesama Islam. Sebaliknya dibina untuk yang pertama, mengintai dan mengintip apa yang Muhammad buat. Yang kedua, untuk menarik orang Islam semua yang semayang di Masjid Nabi keluar, tinggalkan Masjid Nabi, mari semayang di Masjid Dirar. Apabila telah diketahui oleh Nabi SAW, maka diperintahkan untuk dibakar Masjid Dirar tersebut. Kenapa? Dia membawa mudarat kepada orang Islam, kerana dia membawa permusuhan. Saya pernah berkawan dengan seorang Aceh. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah Aceh, di antara negeri-negeri dan negara tanah Melayu, salah satu wilayah yang tak dijajah oleh orang kata Barat adalah wilayah Aceh. Betul, kalau salah tu betul kan? Itu kawan-kawan saya cerita, kan? Salah satu wilayah yang dapat bertahan di wilayah Indonesia ni, tak kira Sumatera ke di mana saja, wilayah Aceh mampu bertahan sehingga belum ada lagi sejarah penjajah menjajah mereka. Ini Aceh. Dan disebut apa kelebihannya, ditanya kepada saya. Saya tak tahu sebab saya tak belajar sejarah mereka, kan? Dia kata kelebihan yang pertama, satu ketika dahulu waktu Aceh berdepan dengan peperangan, pertama sekali yang dia buat, dia hapuskan dulu pengkhianat-pengkhianat ni. Yang duduk sebangku dengan orang-orang British, dengan orang-orang Belanda ni, yang ni dulu dia percari. Melalui apa? Bau. Duduk dengan orang kafir, bau dia lain. Duduk dengan orang Islam, bau dia lain. Kan? Duduk dengan orang kafir ni, bau dia ada bau arak sikit, ada bau asap, curut tu kan? Tu kan. Zaman dulu bukan curut, apa nama saya pun tak tahu zaman tu kan. Jenis makan ganja ke apa, Allah alam, kan. Dia boleh bau. Ini tak ada dekat Islam ni, ada dekat sana. Maka tangkap. Maka bunuh orang yang menjadi pengkhianat dan tali barut orang-orang Belanda waktu itu. Maka Aceh sehingga kini belum lagi dijajah oleh mana-mana Eropah. Kita minta maaf, nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan, kan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka sebut para ulama, kalau ada di antara orang Islam yang menjadi tali barut orang Yahudi dan Nasrani, mungkin juga kita mudah terikut. Sebab apa? Sebab kita kan suka ikut kawan. Kawan kata A, kita pun A. Kawan kata B, kita pun B. Kawan kata ikut trend macam ni, kita pun ikut trend macam ni. Itu budaya kita, suka ikut orang. Maka kawan kita berubah, ejen tu berubah buat cara orang Yahudi, kita pun buat cara macam orang Yahudi. Itu cara dia. Ini namanya pengkhianat dalam agama, tuan-tuan. Wa'iyazbillah. Sebab tu orang munafik ni, neraka bagi dia, istilah paling kasar, minta maaf tuan-tuan, bahasa Indonesia bukan bahasa Malaysia, kan? Mereka dicampak di dalam pantat api neraka. Di mana tuan-tuan api neraka ni? Kalau kita tengok periuk nasi yang kita masak, part mana yang hangus, tuan-tuan? Masak nasi, hangus dekat mana? Atas ke bawah? Hangus semua, ustaz. Yang tu tak reti masak, tuan-tuan. Kita masak nasi, tang mana hangus? Tang bawah tu. Itulah gambaran tempat orang munafik dalam neraka. Paling bawah dalam neraka. Sebab apa Allah hukum orang munafik paling bawah? Sebab perbuatan khianat ini adalah perbuatan yang bahaya. Pada mata kita tak nampak dia khianat, tapi belakang dia tikam kita, dia cocok kita, dia buat macam-macam kepada kita, sehingga kita diheret, tuan-tuan. Maka sebab itulah Allah campak orang munafik ni, sebab mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati orang Islam di dalam api neraka yang paling bawah.
Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kesimpulan daripada hadis ini, takut lagi dia tengok ustaz, tengok jam, seriau jadi lain pula tu kan. Yang pertama, kita sebagai seorang Islam, ingat zaman kita ni adalah zaman yang penuh dengan ujian. Dan di kiri, kanan, depan, belakang kita dikelilingi oleh musuh yang sentiasa mengintip akan perbuatan orang Islam untuk menyerang orang Islam. Mereka tak pernah puas untuk membunuh orang Islam. Sudah terbukti dalam beberapa negara yang berperang, Islam yang jadi mangsa. Di Palestin sejak daripada zaman dulu, zaman TV hitam putih sampai sekarang tak habis lagi, Islam yang jadi mangsa. Andalusia, Spanyol, sejarah Islam di Spanyol hilang lenyap. Tak ada apa-apa dah sejarah dekat sana. Sedangkan Andalusia ni sebuah wilayah Islam yang hebat yang dibuka oleh anak muda Islam Tariq Ibn Ziyad. Dia sanggup membakar kapal dia, tak mau balik. Sebab apa? Sama ada kita mampu menawan kota Andalusia sebagai sebuah kota Islam atau kita mati, bukan lari balik. Akhirnya dia berjaya. Dia membuka kota Andalusia ni sebagai wilayah Islam satu ketika dahulu. Tapi sejarah itu sudah habis diselesaikan. Kenapa? Sebab musuh-musuh Islam tak pernah berhenti untuk menyerang Islam. Tak pernah berhenti. Jangan kita terlalu selesa. Kesimpulan yang kedua, kita jadilah orang Islam yang ada pendirian, ada pegangan yang jelas. Jangan jadi orang Islam yang kejap A, kejap B, kejap betul, kejap tak betul. Ini orang atas pagar. Esok kalau kita mati, bangun daripada kubur, dia dua je, syurga, neraka. Atas pagar tak ada. Ke tuan-tuan nak fikir, saya nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Maaf tuan-tuan, bangun esok sama ada kita menuju ke syurga Allah atau kita dicampak masuk dalam api neraka. Tak ada istilah nak duduk tengah-tengah, tak ada. Mana tahu sebab ada orang dia salah tafsir wirid Imam Syafi'i tu kan. Ilahilas tulil firdaus, tak tahu nak pergi ke neraka ke syurga, kata kan. Tu zikir popular Imam Syafi'i tu. Wahai Tuhanku, aku tak layak masuk syurga firdaus, tapi aku tak sanggup menerima azab api neraka. Nah, syurga pun tak mau, neraka pun tak mau. Hendak pergi mana? Oh, dia punya ayat dia. Kan? Itu dah jadi lain dah tuan-tuan. Sebab tu kita jangan keliru. Kita kena ada pegangan yang jelas. Akidah, pegangan kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian fiqahnya, kita masih lagi beramal dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di tempat-tempat yang lain, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali dan juga ada mazhab Hanafi. Tapi kita di Malaysia, kita mengamalkan mazhab Imam Syafi'i, maka turutlah berpegang dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu dalam fiqah, perbuatan, amalan dan sebagainya. Tetapi bab tasawuf, kita juga ada pegangan. Pegangan kita melalui Imam Al-Junaidi ataupun melalui Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu tiga serangkai yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Tak ada tiga serangkai ni, sebenarnya kita tak kuat pun. Mudah bila orang kafir bawa tipu daya, elah dan sebagainya, kita mudah terperangkap. Kesimpulan yang ketiga, jadilah orang Islam yang bertakwa. Apa makna takwa? Buatlah apa sahaja yang disuruh oleh Allah. No pertikaian, tak ada pertikaian. Apa saja yang Allah suruh, buat. Dan apa saja yang diperintahkan Allah larangannya, maka segera tinggalkan. Itu namanya takwa. Sebab tu tiap-tiap minggu Tok Khatib selalu pesan. Khutbah pertama, khutbah kedua sama juga. Buatlah apa yang Allah suruh, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang kedua. Yang ketiga, ikutlah imam-imam mazhab dan juga kita kena ikutlah imam-imam yang muktabar, yang mujtahid, supaya kita tak lari daripadanya atau tak mudah terpedaya. Imam-imam mujtahid ni besar. Imam Syafi'i tu dah cukup besar. Pandangan dia, ulama-ulama dia, termasuklah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Imam Ramli, ini juga cabang-cabang daripada mazhab Imam Syafi'i. Tuan jangan keliru, belajar, faham tentang fiqh. Ini namanya apa? Kita wajib kena ada prinsip ini. Kemudian yang ketiga, kita sebagai seorang Islam elakkan perbuatan yang rasa macam tak kena dengan agama. Jauhi diri kita daripada perbuatan itu. Maksudnya apa? Maknanya apa saja yang datang kepada kita daripada sudut pemahaman apa saja, kalau kita rasa tak kena, jangan ikut. Jadi ustaz, kalau tak ikut sekarang takut betul. Jangan takut bila kita rasa kita takut, maksudnya kita tak ada pegangan. So, kalau nak tahu, kita sendiri yang kena kaji, yang kena selidik, yang kena cek satu-satu.
barulah kita ada ilmu, barulah kita meraih kejayaan, barulah kita selamat daripada terikut jejak langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan perkongsian ilmu pada malam ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau tak ada manfaat, sila campak jauh-jauh ilmu ni tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام وعلى طاعتك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.